Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Tajuddin, berumur 19 tahun. Saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Pahang semester ketiga. Saya merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Berserah dan melanjutkan ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Berserah dengan kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia sebanyak 3A. Ini saya menyambung pelajaran ke Kolej Matrikulasi Pahang. Saya seorang yang peramah dan mudah mesra. Saya juga boleh bekerjasama dengan baik dan berkomunikasi dengan baik. Seorang yang aktif dalam sukan. Saya merupakan setiausaha Kelab Catur dan juga setiausaha Persatuan Pandu Puteri pada tahun 2018. Saya pernah mewakili sekolah dalam kejohanan bola baling tingkat zon dan juga pernah mewakili sekolah dalam pertandingan catur tingkat zon sebanyak 3 kali berturut-turut. Saya juga pernah menjalani pertandingan catur tingkat zon di tempat ketiga pada tahun 2017. Saya mahir menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Juga mahir menggunakan Photoshop seperti Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom. Saya boleh berbahasa Melayu dengan lancar dan fasih. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, boleh bertutur dengan baik. Saya boleh dihubungi di email yang tertera di bawah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nura Ansanani binti Muhammad Hermi, hos anda pada hari ini. Hari ini kami akan membincangkan tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang berlaku di negara kita. Seksyen 2 Akta Kanak-kanak 2001 mentakrifkan kanak-kanak sebagai seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah. Kebelakangan ini terdapat banyak isu yang melibatkan kanak-kanak, seperti kanak-kanak yang didera, dirogol dan dibunuh. Mari kita saksikan video selepas ini. Kajian menunjukkan 1 daripada 4 kanak-kanak perempuan dan 1 daripada 6 kanak-kanak lelaki telah menjadi mangsa penderaan seks sebelum mereka berumur 18 tahun. Menurut UNICEF dan WHO, penderaan seksual terhadap kanak-kanak ialah penglibatan kanak-kanak dalam kegiatan seksual yang tidak difahaminya dengan baik, tidak dapat dipersetujuinya dengan arif atau yang melanggar undang-undang dan kelaziman masyarakat. Penderaan seksual tersebut merangkumi perbuatan meraba-raba kemaluan, memperkosa, merogol dan menaikkan syahwat kanak-kanak dengan meminta secara tidak berpatutan dan mendedahkan bahagian tubuh yang sulit. Kelakuan yang tidak melibatkan sentuhan seperti mengintai, mendedahkan bahagian tubuh yang sulit dan kata-kata lucah yang diucapkan kepada kanak-kanak juga merupakan penderaan seksual. Selain itu, mengeksploitasikan kanak-kanak untuk tujuan pornografi melalui internet dan menggunakan bahan tersebut untuk membolehkan seseorang kanak-kanak digunakan oleh orang lain sebagai pelacur juga merupakan salah satu penganiayaan seksual. Lazimnya, penderaan seksual terhadap kanak-kanak memberi kepuasan kepada orang yang melakukannya. Terima kasih kepada Hanani. Jenayah seksual terhadap kanak-kanak terbahagi kepada 3 iaitu pornografi, pengantunan dan amal seksual. Seksyen 4 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 telah mendefinisikan pornografi sebagai apa-apa sahaja gambaran sama ada bentuk visual, audio ataupun kelakuan seksual secara terang-terangan. Secara ringkasnya, bahagian 11 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 telah memperuntukkan larangan menggunakan atau mengeksploitasi kanak-kanak dalam proses persediaan atau perbuatan untuk melakukan, menghasilkan
atau mengarahkan pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak. Section 293 Kanun Kesiasaan juga memperuntukkan kesalahan pornografi apabila seseorang itu menjual, menyewa atau berkongsi ataupun menunjukkan dokumen lucah kepada seseorang yang berumur kurang daripada 20 tahun. Namun begitu, Seksyen 4 Akta 792 memperuntukkan hukuman yang lebih berat berbanding penjara 5 tahun atau denda di bawah Seksyen 243 Kanun Kesiasaan. Hal ini bagi membelung kes eksploitasi terhadap kanak-kanak terutamanya daripada pemangsa pedofilia. Atau Seksyen grooming bermaksud suatu proses berkawan dan mendekati kanak-kanak serta memperolehi kepercayaan mereka dengan niat untuk mengeksploitasi mereka secara seksual. Kesalahan berkaitan pengantunan dibincangkan di dalam bahagian 3 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2007. 12, 13 dan 14 Akta 792 menerangkan kaedah pengantunan kanak-kanak, iaitu bermula dengan komunikasi secara seksual oleh penjenayah ataupun menggalakkan kanak-kanak itu berkomunikasi secara seksual, diikuti dengan kaedah pengantunan dan diakhiri dengan pertemuan di antara pelaku penjenayah dan juga kanak-kanak. Cukuplah seseorang itu dikatakan berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak jika mana-mana bahagian komunikasi itu berhubung dengan aktiviti seksual. Akta 792 memperuntukkan bahawa pihak berkuasa boleh menahan mana-mana individu yang dalam perjalanan menemui bakal mangsa dan memedailah dengan bukti yang menunjukkan dia telah melakukan perbuatan pengantunan tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi kanak-kanak daripada kes penderaan seksual. Kesalahan ini terbahagi kepada amal seksual fizikal dan amal seksual bukan fizikal. Seseorang yang menyentuh mana-mana bahagian badan seorang kanak-kanak membuatkan seorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan orang tersebut atau orang lain, membuatkan seorang kanak-kanak itu menyentuh mana-mana bahagian sendiri atau melakukan apa-apa perbuatan yang melibatkan kontak fizikal dengan seorang kanak-kanak tanpa persetubuhan, dikatakan telah melakukan kesalahan amal seksual secara fizikal. Manakala bagi kesalahan amal seksual bukan fizikal, apabila seseorang itu bagi maksud seksual menyatakan apa-apa perkataan atau membuat apa-apa bunyi atau gerakan atau isyarat yang menunjukkan objek atau badannya atau mana-mana bahagian badannya dengan niat bahawa perkataan atau bunyi itu didengari dan dilihat oleh seorang kanak-kanak. Selain itu, seorang individu turut dianggap melakukan kesalahan amal seksual bukan fizikal apabila melakukan aktiviti yang bersifat seksual di hadapan seseorang kanak-kanak, menyebabkan seorang kanak-kanak itu memerhati seseorang lain sedang melakukan aktiviti yang bersifat seksual, memerhati, dengar apa-apa gambaran sama ada visual, audio ataupun gabungan bentuk visual. Peruntukan berkaitan amal seksual dalam bahagian 4 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 bertujuan untuk menghindarkan seseorang kanak-kanak dari sebarang bentuk serangan atau gangguan seksual. Sekian, terima kasih. Seorang buruh yang dipercayai penagih dadah ditahan selepas didakwa melakukan amal seksual terhadap budak perempuan berusia 8 tahun. Sumber polis berkata suspek lelaki berusia 24 tahun terbabit ditahan di sebuah rumah di daerah Kuala Nerus pada Sabtu. Penahanan suspek dilakukan susulan laporan dibuat keluarga mangsa di Balai Polis Gong Badak Disember lalu. Suspek adalah bapa saudara kepada pengasuh kanak-kanak terbabit dan dia didakwa mengambil kesempatan bagi memuaskan nafsu suatu kanak-kanak kenaan berada di rumah pengasuh dengan melakukan amal seksual. Justru berlakunya kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Masalahnya, apakah kesan yang berlaku pada mangsa? Mangsa akan berada takut pada orang dan trauma. Ini menjadikan mangsa payah untuk mendekati dan didekati oleh individu lain. Hal ini juga mengakibatkan emosi mereka terganggu dan jangka masa yang agak lama akibat daripada mimpi meri mereka. Trauma berpanjangan boleh menyebabkan mereka ini ataupun mangsa ini mengalami depresi atau serangan panik. Kecederaan fizikal seperti lebam dan kemerah-merahan di bahagian sulit ataupun bahagian lain. Kesan daripada kecederaan fizikal ini, ia boleh mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan yang kekal ataupun berpanjang. Mangsa akan mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dalam kalangan masyarakat. Ini mungkin menjadikan mereka mengalami masalah di alam remaja maupun di alam pekerjaan nanti, di mana memerlukan mereka untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Masalah ini berlaku kerana mereka mula hilang kepercayaan kepada orang. Ini bagi memberitahu kanak-kanak bahawa bahagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh sewenang-wenangnya oleh orang dan cara penerimaan sentuhan itu. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting untuk menyampaikan maklumat ini kepada anak-anak supaya mereka lebih berhati-hati. Kerajaan boleh mengadakan kempen tentang kesedaran jenayah seksual terhadap kanak-kanak bagi membuka mata masyarakat supaya mereka tidak memandang remeh akan keselamatan anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah bertanya tentang keadaan anak-anak pada setiap masa. Ini untuk memastikan anak-anak lebih bersikap terbuka dan tidak takut maupun malu untuk bercerita jika benar gangguan itu berlaku.
Terakhir sekali, jenayah seksual terhadap kanak-kanak perlulah dibanteras dengan segera. Kerjasama daripada semua pihak amatlah penting untuk mengelakkan jenayah ini daripada bala rasa di negara kita. Kita sebagai masyarakat perlulah memandang isu ini dengan serius kerana isu jenayah ini melibatkan masa depan anak-anak. Jadi awasilah anak-anak agar tidak berlaku kerana keselamatan mereka merupakan tanggungjawab kita. Sekian daripada kami. Terima kasih.